Assalamualaikum, hai semua. Saban hari kita diuji pelbagai dugaan, terutama apabila kita menuju ke arah kebaikan. Bagaimana pula dugaan kita seseorang itu apabila memeluk agama Islam tanpa pengetahuan keluarga? Bagaimana mereka menghadapi situasi itu? Jadi kita akan kongsikan di dalam Heart to Heart. Assalamualaikum Adam. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Tak sempat sis nak tanya Adam. Adam sihat? Alhamdulillah setakat ni masih sihat. Baik, kita di episod yang keempat dan hari ini merupakan episod kita yang terakhir dan merupakan episod yang kedua bagi Adam. Ya, betul. Okey, sebelum kita nak menyembang dengan tetamu kita pada hari ini, kita nak menyembang dengan Adam dulu. Okey? Saya? Ya, tajuk Yakin? pada hari ni kan, tajuk pada Okey. hari ni kan, relate tak dengan Adam? Sangat relate. Okey, Adam masa memeluk agama Islam, keluarga tahu tak? Tak tahu. Awal-awal tu memang tak tahu. Dia mula-mula sebab kita masuk Islam sendiri kan, tak ada keluarga. Memang saya membesar without family kan waktu tu. Cumanya bila dah belajar kat satu tempat kat Kelantan kan, bila dah belajar kat situ dah 2 tahun lebih. Kami macam biasa ada exam dan sebagainya, tiba-tiba pula terjadi best student. Terjadi. Okay. Lepas tu masuk paper. Kat situlah orang mula tahu, termasuklah family lah. Apa reaksi mereka? Untuk yang family yang dekat ni, diorang sebenarnya lebih kepada macam pulaukan, sebab diorang pun agak orang kata berpegang dengan agama diorang. Kan? Jadi diorang tak buat lebih daripada tu. Cumanya ni yang jauh ni kan. Yang kalau kita cakap geng-geng bawang-bawang ni, yang ni lah yang sebenarnya over sikit. Sekarang boleh lah santai je kan cerita pasal benda ni. Dulu takut. Dulu memang tak berani nak ke depan lah Ya, betul. So mungkin itu juga yang tetamu kita hadapi, ujian. So kita nak tahu hari ni apa yang mungkin dia boleh kongsikan dengan kita, perasaan dia, bagaimana kehidupan dia. Bersama dengan kita pada hari ini adalah Ong Hui Xuan. Macam tu ke sebutannya? Betul tak sebutan tu? Ya, betul. Betul Xuan Makhraj betul lah? Ya, betul. Betul. Assalamualaikum Ong. Boleh saya panggil Ong? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, boleh. Boleh ya? Okey. So kalau ikutkan, adakah Ong menukar nama ataupun memang kekal dengan Ong Hui Kekal Xuan? dengan nama. Kekal dengan nama. Macam satu ketika dulu kan, kita bila orang bin binti Abdullah, kita tahu masuk Islam kot, walaupun sebenarnya kulitnya kulit Jawa. Kan, betul tak? Macam dia ni binti bin Abdullah ke mualaf ke? Betul tak? Ya, betul. Tapi macam sekarang ni memang kita kekalkan dengan nama Sekarang memang dah Islam. jadi fenomena biasa, kita kekal nama kan. Itulah sepatutnya saya pun kekalkan nama saya dulu. Tapi tak apa, Adam Muhibullah tu sedap ngam dengan orangnya. Ngam lah dengan kecil-kecilnya tu kan. Okey, kita nak kenal Ong dengan lebih dekat. Mungkin Ong boleh share dengan kita nama, asal, umur. Silakan. Nama saya Ong Hui Xuan. Ong Hui Xuan. Okey. Ya, betul. Saya asal dari PJ. Panggil saya Ong je lah boleh. Alright. Ong je senang kan. Jadi saya asal PJ. Dibesarkan di PJ jugalah. Umur saya sekarang 26. Okey. Dan latar belakang saya asalnya Buddha lah, tapi tak practicing kan. Masa kecil sampai sebelum masuk Islam memang tak practicing Buddha. Cuma sebab Cina ni bila dia masuk, dia pasal agama, bila mati je baru dia ada agama kan. Kita kena sembah untuk 2 bulan, lepas tu lupa semua agama. Macam tu Dia kalau tak ikut agama macam tu lah. Macam hati dia macam Buddha kan. Berapa tahun dah memeluk agama Islam ni? Dalam 6 tahun lah, sejak 17. Umur 17? 2017. So since umur 20? Ya, betul. Okey. Umur 20, sehingga umur 20 Ong bukan Islam. Adakah kita nak tahu apa persepsi Ong pada Islam ni sendiri? Biasa kita ambil info daripada media masa, Facebook. Lepas tu kita tengok newspaper macam BBC,
CNN semua orang putih punya newspaper kan. Lepas tu Okay. kita biasalah terorism, Okay. bom sini bom sana, mesti orang fikir macam tu kan. Okay. So, So? pasal Islam lah kita memang fikir Okay. macam tu kan. Sebab kita tengok orang, lepas tu bila orang Malaysia, Cina tengok prioriti Islam kat Malaysia pula, dia fikir orang Melayu semua korup. Sebab politician kan ada yang politik, ada yang teruk, ada yang baik kan, Alhamdulillah. Tapi selalu orang tengok negatif je kan. Dia fikir orang Islam semua, kami semua korup, semua tak baik. Tapi sebenarnya ada yang baik je kan. Jadi masa persepsi macam tu lah. Orang Islam suka bom sini bom sana. Suka Lepas bohong tu- sini bohong sana. Bom lah, bom. Bom. Kan Okay. masa ada perang kat sini kat sana. Maksudnya semua apa? Semua cari pasal lah kan. Cari Itu apa? tengok negara mana tu? Bom sana, bom sini. Masa kat Iraq, masa kat Suria. baik. So macam tu lah. kira benda tu memberi kesan. Kiranya Persepsi. orang waktu percayalah dengan benda tu. Seolah-olah macam Islam itu ganas. Pengganas lah, sangka terorisme kan. Teroris. Memang kita biasa kalau kita tengok dekat drama ke apa, Islam adalah teroris. Lagi pula nampak Betul. yang macam orang berpakaian sekarang ada janggut sikit, ada Betul. ni kan. Ya. So boleh nampak je. Western macam filem-filem western pun semua persepsi pun Persepsi dia. bagi image Islam semua masih janggut, masih ambil piu-piu Piu-piu comel piu-piu, comel semua tu ada piu-piu. bunyi. Itu je dia orang tahu kan. Itu masalah lah. Dia stereotip dia, enforce stereotip pasal Islam pengganas. Lepas tu mesti penipu. Lepas tu mesti Penipu, semua dia kata lah. Semua dia kata lah. And waktu tu orang tak terfikir ke, maksudnya itu mungkin Islam yang kita nampak kat BBC dan sebagainya, yang kat luar-luar. Macam mana pandangan orang pada orang Islam yang kat Malaysia? Ya. Sebenarnya sebab kita masa kecil kita duduk kat Petaling Jaya kan. Kita tu area bandar yang memang Cina dalam 90% 95% akses dulu kan. Jadi masa tu kita pun tak tahu sangat nak mari. Jadi kita tengok je lah daripada TV. Kita percaya dia kata lah. Lepas tu pasal akhbar Cina pun ada masa pun mereka bagi negatif punya mindset pasal orang Melayu Islam kan. Nanti fikir semua dah baik lah macam tu lah. Okay. So macam Adam sendiri kita dah tanya pasal Kak In pun tak ada pula tanya dengan Adam. Adam sendiri 19 tahun. Macam mana Adam, persepsi Adam pada Islam itu sendiri? Lagi Adam duduk di Sebenarnya Borneo. hampir sama. Sebab waktu tu saya fikir orang Islam ni sembang kencang, cakap tak serupa bikin. Mak terasa Mak Islam. Bukan, sejak lahir. sebabnya waktu tu kan ada ramai kawan-kawan yang kat sekitar. Macam tadi kalau Ong duduk kat kawasan yang mostly Chinese, Chinese. macam saya duduk kat kawasan yang ada orang Islam, in which orang-orang Islam ni dia tak apply, dia tak practice pun agama tu sendiri. Dan saya ni yang waktu tu lah dorang kata saya punya agama sesat dan tak betul dan sebagainya. Tapi saya beramal dengan agama saya. Saya pergi waktu yang sepatutnya, pergi sembahyang pada waktu yang sepatutnya. But end up kadang-kadang bila saya tegur dorang, bila dah masuk waktu saya dengar azan, I know obviously as a Malaysian kita tahu azan is something to do with religion kan, orang Islam punya ni. So I said, tu you punya Tuhan sudah panggil. Saya cakap pergilah you sembahyang. Dia cakap okay nanti saya pergi. Tengok-tengok tak pergi juga. Itu kan? persepsi Adam masa mula-mula lah. Sembang kencang. Masa tu belasan tahun kan. Betul, Hati muda. tengah panas. Kita akan banyak memikirkan sesuatu yang negatif. Betul. Okey, mungkin orang boleh sharekan dengan kita orang macam mana terdetiknya rasa nak memeluk agama Islam, nak bersyahadah. Sebenarnya awalnya kawan saya lah. Dia saya tanya je lah kan. So dia ajar agama Islam masa tu. Saya kenal kawan Pakistan kat Facebook kan. Lepas tu kawan Melayu. Pakistan dia tak main Malaysia, Pakistan. Jap nak tahu wanita ke? Lelaki. Lelaki. Okay. Pasal juga kenal kawan satu sekolah kawan Melayu namanya Miza lah. Miza. Miza tu kat Kelana Jaya je. Miza. Lelaki. Lepas tu dia pun ajar tu sikit. lelaki. Lelaki. Kita biasa Miza ni perempuan. Ya kat sini Mira. Miza. Okey. Okey, Miza. Jadi dia pun ajar lepas tu. Tapi masa tu tak serius nak tahu je kan. Tapi lama-lama fikir nah apa tu, satu hari saya fikirlah kalau saya mati dengan tak ada kebenaran macam mana kan. Saya kata apa, saya masuk dulu. Kalau betul ke tak,
Nanti saya belajar saya akan tahu lah. Sebab Okay. masa tu pun budak pun tak kuat kan. Masa tu macam tak ada agama lah. Tak apa masuk dulu, tak rugi nak masuk kan. Jadi lama-lama belajar, lama-lama lagi kukuh lah saya punya ni kan. Orang kata akidah, dia punya apa? Kita punya kepercayaan lagi firm lah. Macam tu lah. Sebab fikir mati kan. Mati salah. Daripada mati salah pun tak apa sebab masa tu tak percaya agama lain kan. Jadi saya masuk tu tak apalah. Macam tu. Masa tu family tahu tak? Family tak tahu lagi masa tu lah. Kiranya waktu tu sebenarnya yang terfikir nak belajar, terfikir pasal yang saya tak nak mati dalam keadaan itu kira ada duration je lah. Itu yang buatkan terfikir macam tu siapa? Sendiri terfikir. Sendiri terfikir. That's a good thing. Kok lah ada mimpi ke? Kok lah nampak macam tak ada juga. Ada sesuatu yang berlaku di depan mata macam tak adalah terfikir kan. Dia terus terdetik. Miza dengan yang your Pakistan friend tadi tu dia Mubashir. apa nama dia? Mubashir. Subhanallah. Kira mereka tak ada cakap apa-apa macam guide ataupun bagi dorongan ada tapi Islam. Mubashir tu adalah, cuma Miza tu awalnya dia ajar tapi lepas tu lost contact dalam setahun lah. Sebab kita sibuk kan. Lepas tu kita pun ambil jalan lain kan. Saya pun masa tu pun belajar kat STPM, lepas tu dia bagi college. Jadi kita dah tak cakap masa tu lah. Mubashir dia contact selalu lah macam tu. So masa tu duduk dengan family ke? Duduk dekat college ke? Duduk dengan family lah. Masa duduk dengan family, the day hari bersyahadah tu masih lagi balik rumah family Kasih ada kat rumah family lah. Sebab masa tu saya malu lah nak pergi masjid kan untuk bersyahadah sebab takut orang nampak. Betul. So syahadah di mana? Di rumah lah. Di rumah? Di rumah orang tua. Family tahu tak? Family tak tahu lah. Diorang mana? Macam mana? Waktu tu diorang kat mana? Diorang tidur masa tu. Tidur masa tu. Ini betul-betul Syahadah dalam pukul 6 pagi macam tu lah. Syahadah pada siapa? Dengan siapa? Dengan siapa waktu tu? Masa tu saya syahadah seorang sahaja. Seorang sahaja. Baca sahajalah. Kemudian baca sahaja. Masa tu pukul 6 pagi masuk azan subuh kan. Dah masa tak tahulah masa tu pukul berapa, tapi area tu dah solat subuh lah. Masa tu tahu tak pukul 6 baru belajar bukan masuk kain dah masuk subuh. Masuk waktu. Masuk waktu subuh. Okey, dah masuk waktu subuh dan syahadah ketika itu sendiri. So berapa lama ambil masa nak pergi register syahadah tu? Setahun juga. Setahun. Daftar dekat Mawib dekat Kuala Lumpur. Kiranya sepanjang tempoh daripada first mengucap syahadah sampailah yang pendaftaran tu dalam tempoh setahun. Lama jugalah baru daftar. So setahun tu pergi kelas ke apa ke tak ada? Ada je. Awalnya malu nak pergi masjid. Tapi lepas dalam 3 bulan lah saya pun pergi je lah masjid yang dekat dengan yang apa nama tu, Masjid Aminah dekat SS2 tu. Jadi sorok-sorok tak daripada family waktu tu? Memang sorok-sorok. Rasa bersalah tak? Rasa bersalah tak? Yelah dekat dalam rumah. Betul. Mungkin tak tahulah, mungkin tak, sekadar bersalah tak adalah, tapi nanti adalah bersalah tu rasa. Tapi itu nantilah kan. Itu nanti simpan dululah. Segmen lain. Okey, segmen lain. Okey. lain. Untuk yang bersyahadah ni the day kita ingatkan orang pergi ke pejabat agama. Tak ada. Memang syahadah sendiri macam mana? Orang bersyahadah sendiri baca di dalam rumah ke ataupun dengar YouTube ke macam mana? Syahadah tengok pasal baca je lah. Baca dalam rumi lah. Dalam rumi lah. Macam tu lah. Bukan, yelah, sebab masa tu Jawi pun tak tahu lagi kan. Yes. Masa tu saya pun ada belajar pasal sikit-sikit lah. Masa memang dah berminat lah. Memang dah berminat lah. Okey. Sebelum memeluk Islam. Dah belajar pasal sikit-sikit juga dah. Sajalah bagi pasal juga yang sebab juga minat Islam kan. Okey. Sajalah nak bagi soalan kontroversi. Ke sebab ada kenal awek-awek Melayu. Awek tak ada. Betul Kahwin dengan wife saya pun lepas masuk Islam 3 tahun baru kahwin. Baru jumpa. 2000 Mac lah masa PKP baru kahwin. Okey. Sebab Islam. Maksudnya mualaf ke? Memang orang Melayu. Okey. Yalah, orang Melayu is Islam kan. Okey. Selama setahun tu selepas 3 bulan baru
mula sikit-sikit belajar tentang agama? Baru pergi masjid. Lepas tu Ustaz Razif dia suruh syahadah lagi kali kedua lah untuk yelah, depan dia mestilah. lah kan. Procedures. Lepas tu syahadah habis. Lepas tu belajar lah sikit sana macam tu lah. So, pernah tak solat di rumah? Ketika tu family ada? Oh, yang selalu je. menarik. Masa tu dalam bilik kan? Kunci pintu. Curi-curi kan? Kunci pintu lah. Yes, I can lah. relate. Okay. Kunci pintu So, lah. pernah tak terkantoi sejadah ke, jubah ke, kantoi tu kopiah maksudnya ke? kena tangkap dengan family lah. Satu kantoi betul-betul lah. Pernah ke? Sebab tu memang kantoi lah. Oh, sebab tu lah turning point yang family dah mula tahu. Tapi turning point lah. actually sekarang family dah tahu ke belum? Dah tahu dah. Dah tahu lah. Sekarang dah tahu Okay. dah. Berapa lama masa family tahu tu daripada syahadah sehinggalah family tahu? Berapa lama? Syahadah family tahu. Syahadah dalam bulan berapa? Ramadan 2017 tu atau bulan berapa? Bulan 4 kelima kan? Tak ingat. Bulan 4 sampai 4 17 sampai dia orang tahu mungkin 18 bulan 10 11 macam tu lah. Agak-agak macam tu. Daripada bulan? 4 bulan 4. per April Selepas 4 bulan? tak ada April 2017. 2017. Selang tahun dalam Oktober dah siap 18. 2018. setahun. Setahun lebih lah. lebih lah. One year plus lah. Okay. Sebab- Ceng, kita cerita. Macam mana kantor tu? Apa benda yang orang bagi alasan? Ceritalah sikit kejadian kantor itu. Kantor itu- sejadah tu. Itu saya cerita saya rasa bersalah kan, sebab saya tipu rasanya lah kan. Okay. Saya beritahu itu kawan saya punya kan. Kantor kat sana lah. Bijak. Bijak. Okay. Sebab hari tu mak dia cerita dia cari sesuatu kat bilik kan. Lepas cari sesuatu lah, tak jumpa satu rumah. Sampai-sampai bilik buka, tengok satu jubah sejadah. Dia pun Okay. dia pun call nangis-nangis. Dia kata ini apa benda, dia kata macam tu. Okay. Masa tu saya ingat saya masih tengah tunggu kelas bahasa Arab kot. Ayu. Dekat Taman Tun. Lepas tu tiba-tiba dia call. Kata apa benda semua ni. Shaking tak? Ha? Shaking tak? Shaking. Rasa macam alah tak ada apa-apa lah, main angkat je kan. Bila dah kantor je tu macam kita auto shaking kan. Kita akan auto shaking. Okay, then Lepas tu bawa apa tu? Lepas tu dia orang tahu sudah balik rumah lah. Balik rumah tanya. Lepas tu saya tak ingat sangat sebab trauma sikit kan. okay. Kena soal siasat kan. Soal siasat kan, saya pun tak ingat sangat satu patus. Lepas tu dia orang tak tahu saya syahadah sebenarnya. Saya pun lupa saya beritahu apa sebab dah lama sangat kan, sudah dekat 5 tahun. Itu pun trauma sikit, saya pun tak nak ingat lah kan. Dan tadi cakap cakap yang tu kawan punya lah kan, segala sejadah Lepas semua tu saya pulangkan semua lah. Saya pun dia pun lepas tu hari keesokan saya bawa dia pergi jumpa Syekh Husaini. okay. Syekh Husaini untuk bincang pasal Islam lah. Saya pun tak ingat sangat lah masalah sebab trauma kan. Bawa family? Bawa family, mak ayah lah pergi jumpa lah. Jumpa tak happy. Tak happy? Tak happy lah. Lepas tu kena pukul dengan mak lah katakan. Anak-anak nakal kan. Dia fikir anak nakal tak apa kan. Kena pukul Kena pukul lah. Tapi tak apalah kan. Mak sayang kan. Kita pun tak sampai hati nak tengok mak pukul. Tapi berlaku lah kan. Bila anak nakal kita biasalah kan. Okay. Lepas tu dia pukul. Lepas tu dia tengok macam tak henti ni. Masa tu rasa dia tak tahu lagi saya masuk Islam lah kan. Tapi kenapa dia marah? Apa yang membuatkan dia marah? Dia ingat saya minat Islam kan. Minat. Tapi dia masa tu masih belum tahu lagi yang masih dah belum tahu lagi masuk lah. Islam. Okay. Lepas tu dia macam pukul-pukul macam tak ada apa. Macam anak macam sama je, tak tukar langsung kan. Okay. Lepas tu dia bawa pergi Penang lah, jumpa ayah punya abang lah. Dia panggil uncle. Dia panggil uncle saya kan. Sebab uncle saya ada Kristian. Jadi dia ingat duduk sana dia boleh tukarkan balik kan. Tapi lepas sampai sana kat Penang pula, duduk sekejap, lepas tu
dalam pukul 4 macam tu, 4 pagi lah, 4 pagi. Dia tanya lah, kau dah Islam ke? Masa tu kena masa tanya tu lah. dia baru tanya. Masa tu baru tanya. Tapi what is your uncle's reaction? Adakah dia terkejut atau dia marah? Tapi ke mak macam mana? mak dekat sana masa mak tu. kat situ Satu juga? keluar kat sana masa tu. Oh. So waktu pengakuan tu dibuat, diorang semua dengar jam 4 pagi tu. Semua dengar. Saya punya uncle, auntie, mak, ayah dengan abang saya 5 orang lah. Masa tu kena lah. Tu memang shaking habis. So, memang betul-betul di soal siasat. Kalah ni di soal siasat oleh polis ni. Tapi mak ayah kan. Yelah. Kita pun apa, tak bagi tahu menyorok tu yang saya masuk bersalah lah sebenarnya kan. Sama tak tahu nak bagi tahu macam mana kan. Sebab ayah saya kena stroke sebelum dia tak boleh jalan sangat. Okay, so Takut risaukan dia, kesihatan risau dia. Tapi last kena kata English kata apa, cat is out the bag. Okay. Kan? Aku seluk tak tahu. Bismillah bagi tahu dia lah boleh buat apa kan. Ya. So dah bagi tahu. So macam mana situasi ketika tu? Awalnya dia orang okey, mungkin dia orang tengah proses apa yang berlaku kot Yeah. Tapi bila lama-lama jadi tak okey lah. Senang kata macam tu lah. Dia tak okey macam mana tu? Dia tak okey lah. Dia masa tu tak bagi solat, tak bagi apa tu, tak bagi solat macam tu lah. Jadi last saya senang kata lari rumah lah. Okay. Duduk hostel dekat mana? Dekat college, Tar College lah. Masa tu belajar kat Tar College kan. Belajar apa tu? Duduk hostel Tar College lah. Macam tu. Jadi sepanjang tempoh tu bila dah family dia tahu kan, macam mana pula dengan kawan-kawan? Diorang dah tahu ke yang kamu revert waktu tu? Kawan-kawan sebab kan kena pukul dengan mak hari tu kan. Okay. Jadi So, dia kantoi tengok jugalah. tengok apa sah ada mak ni, mak tu kan. Kena jadi dia dia tak saya. Tanya saya terus. Dia tak saya ingat lagi hari tu dia tak saya masuk library, ada satu bilik discussion. Ada dengan 3-4 kawan lah. Dia tanya apa berlaku ni. Dia kawan Cina semua sana. College Tar College kan semua Cina, kata 95% Chinese kan. Yes. Dia masuk tanya apa cerita ni kan, kenapa ada pukul mak, ada big mak semua, tak betul ni kan. Ada cerita lah macam tu lah. Okay. Jadinya kiranya waktu tu reaksi kawan macam ni, diorang marah ke, sokong ke kan? Dia Takkan nak pergi pukul tak kisah, balik. dia orang tak kisah je. Orang tak kisah je sebenarnya. Diorang tak kisah. Kawan kot. Tak kisah je masuk Islam kan. Masuk Islam. Yeah, Tapi I untuk really pukul think pukul tu dia orang tahu je kan nakal boleh buat apa kan. Faham kan. Orang rasa anak nakal lah. Masuk Saya Islam ni dia anak bukan. nakal lah. Tapi itulah masa tu apa, dia orang pun masih, tapi dia orang tak boleh buat apa juga kan. Faham kan. So macam mana yakinkan dengan family yang mana Islam ni sebenarnya pilihan yang terbaik buat orang? Sampai sekarang nak bagi macam mana? Boleh repeat lagi soalan tu macam mana? Okay, macam mana Ong yakinkan pada family yang mana pilihan Ong ni adalah yang terbaik dalam hidup Ong? Apa yang Ong pilih ni, Islam ni adalah yang terbaik. Macam mana Ong nak bagi tahu family, saya pilih agama ni kerana dia adalah sesuatu yang terbaik dalam hidup saya. Walaupun sebelum ni kata Buddha, tapi bila saya memilih agama Islam ni, banyak benda yang saya nampak saya berubah. Saya lebih kepada apa? Masa masuk Islam, lepas tu saya jumpa macam-macam orang kan. Orang Melayu, lepas tu dari Afrika, Arab, orang putih semua jumpa. Dia pergi main overseas je. Overseas. Tapi kita apa? Kita jumpa kan sebab kita ada community kan. Community semua kita pun. Saya sekali-sekali Syekh Hussein bertempat pun kita ada kelas, ada apa? Ada macam meet up semua kan. Jadi kita jumpa macam-macam orang lah. Terus kita sembang-sembang. Lepas tu kita macam lepas tu saya lagi extrovert lah kan. Lagi tak takut nak sembang dengan orang, nak apa? Tak takut nak sembang dengan orang, lebih extrovert lah. Yes. Macam tu lah. Okay. Untuk 3 episod yang sebelum ni, kita tanya, okay, kita ada 2 guest kita dan 2 lelaki dan 2 perempuan. Orang yang terakhir lah. Bila kita tanya, soalan ni memang klise punya soalan lah. Apa perasaan bila bersyahadah? Okay, wanita biasa bermain dengan air mata. Mengalirkan air mata. Tak tahu rasa apa. Bagi Ong sendiri, bila Ong syahadah, apa yang Ong rasa dalam hati tu? Mungkin macam kobar-kobar ke? Rasa macam sebelum syahadah okey kot. Memang rasa apa? Bukan okey apa? Sebelum syahadah memang rasa takut-takut kan. Tapi sebelum lepas syahadah biar je lah. Maksud apa? Biar apa tu?
kita hidup je lah, faham kan? Okay. Just live the life. Macam Adam kita, sendiri. kita hidup macam mana, tawakal je kan. Kita tak boleh buat apa juga kan. Kita syahadah itu khalas. Tapi masa tu dah nampak lah kehidupan Islam ni macam mana kan. Dah bersedia ke nak ada janggut, pakai kopiah. Itu Cuba. Itu tak ada masalah je sebenarnya. Tak ada masalah masalah. Tapi sebenarnya macam Ong sendiri realitinya adakah memang berjubah selepas masuk Islam ataupun masih lagi pakai t-shirt? Berjubah Oh, kan. Sentiasa berjubah Kalau ada ikhlas berjubah je. Okey. Dia biasa lah. Dia biasa lah. Kalau macam saya, jangan. Awalnya mungkin takut nak nikah pakai luar kan, tapi bila dah pakai sekali dah biasa dah. So sekarang ni selesa dengan berjubah? Kita dah selesa lah. Dah biasa lah. Dah biasa. So family pun dah boleh terima lah image ni sekarang. Dan depan mereka pakai t-shirt dengan seluar lagi lah kan. Takkan dia nanti tengok saya pakai jubah, dia orang pengsan nanti. Dari segi pergaulan macam mana dengan kawan-kawan, dengan family? Macam dari segi pergaulan tu maksudnya dari segi percakapan tu adakah kita tak nak cakap yang kehidupan dulu tu wah tapi mungkin ada dia punya bahasa-bahasa yang mungkin agak outspoken sikit. Mungkin selepas saja dah masuk Islam ni kena jaga, kena behave dari segi makan minum. Tak faham sangat apa soalan perubahan. Ya, perubahan. Contoh perubahan kan, gaya hidup. Gaya hidup Betul. Tadi saya cerita tu lebih kepada boleh ni lah, takut nak cakap kan extrovert sikit. Sebab sebenarnya kan saya introvert kan. Ni lebih sembang, lebih apa, tak takut nak cakap semua tu lah. So selepas masuk Islam dia jadi extrovert? Apa yang kata macam tu lah. Simplified version lah. Simplified lah. Itu dari sudut pergaulan lah. Macam mana pula dari sudut orang kata kehidupan, apa orang kata, kita punya social yang lain punya, dengan kawan-kawan. Dengan kawan-kawan macam mana? Sebab sebelum masuk Islam, memang tak pakai jubah, tak ada janggut, tak ada ni. Tak tahu macam mana kehidupan mungkin boleh cerita. Dengan kawan-kawan macam mana dengan bukan Islam kan macam mana? Yang bukan Islam. Dia orang kalau saya pergi universiti saya pakai biasa je lah. Mesti tak nampak lah yang Islam. Sebab universiti tu kan 95% Chinese kan. Universiti? Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman. Dengan orang Semaju. Kan sebenarnya pun takut nak pakai jubah macam ni. Biasa pergi sana memang pakai biasa-biasa je lah. Tapi obviously perkataan Ong dulu sebelum Islam jenis yang bercakap jenis macam ni. Contoh, saya bagi contoh. Kalau saya sebelum Islam dulu, saya jenis yang bercakap, kalau cakap tak ada tapis-tapis, main cakap lepasnya semua ayat-ayat kotor semua keluar. Tapi waktu dah Islam saya dah kontrol sikit banyak. Itu sama lah, sama juga. Sama je lah. Jadi waktu dengan kawan tu kan tadi bila sebut bila dah memeluk Islam, kawan-kawan tak kisah pun, tapi orang sendiri pakai baju masih macam biasa, pakai t-shirt dan sebagainya. Dari sudut cakap tu macam mana? Cakap macam tu sebelum ni masih memaki-maki lagi? Tak ada, mana boleh kan. Tak ada dah waktu tu. Dulu macam mana? Ong ni macam mana? Sekolah menengah ada je. Kita cakap Cina kan. Cina masih maki yang sis, jangan minta contoh perkataan. Baru nak okey. Kita simpan. Cina dia kalau ada Hokkien dengan Cantonese, kalau malam memang berbunga-bunga. Kita ambil ayat tu berbunga-bunga lah ayat bunga-bunga tu tak ada keluar lah okey. So macam sekarang ni bila Ong sedang belajar, Ong dah kahwin sedang belajar bila tu? Sekarang ni tengah belajar ke? Tengah belajar juga lah. Boleh kata macam dalam tu. pada masa sama, Ong dah berkahwin ke? Dah berkahwin lah. Dah berkahwin. Kahwin bila? Tahun bila? Selepas berapa tahun memeluk agama Islam? Aduh, bagi tahu tadi dah. 2020 kahwin. Bulan Mac lah. Mac 2020 itu kahwin dengan Malay. Family tahulah masa tu kan? Family saya tak tahu lagi. Kiranya sekarang ni dah kahwin, family tak tahu Ong dah kahwin. Dia dah tahu dah, tapi saya bagi tahu bila dah anak keluar baru nak bagi tahu lah. Macam mana reaction dia orang tu? Terkejut dia orang. Sebab tu sekarang dengan kata family saya dengan saya okey. Tapi dengan wife saya dia kata tak nak jumpa lah. Alamak, kata lah. Dengan cucu pun tak nak jumpa macam tu lah. Mungkin dia rasa heartbroken lagi kan. Okey. 2017
2017 kan tadi kan? Ya. Islam, Islam. Ya. Syahadah sendiri. 2018 family Hidu. Hidu apa? Dapat hidu dapat bau dia yang dah masuk Islam. Dapat tahu. Memang dia orang confirm tahu yang orang masuk Islam. Okey. 2019 memang dia orang dah tahulah orang Islam. 18 dah tahu dah. Okey, 18 so 19 dah tahulah. 19. Okey, kata. 20 pun memang dah tahulah. Ha. Kenapa orang kahwin tak bagi tahu family sedangkan mereka dah tahu orang Islam? So masa tu pun saya dengan family saya pun tak rapat sangat masa tu juga, faham kan? Oh, dah renggang. Dah Hubungan renggang tu dah sikit renggang. lah. Lepas tu orang pun kahwin, family isteri tahu ke? Tahu pasal situasi saya ke? Dia orang tahu je. Dia orang tahu. So lupa sis tadi kan waktu ingat bawa ke Penang kan waktu tu. Penang kan rumah uncle. Uncle Waktu dia, tu betul. jam 4 lebih tu dia issue all those things. Lepas tu katanya lari daripada rumah kan. Okay. Sebab tu lah tak berapa okey waktu tu. alright. Yelah dalam kita ni, anak ni macam mana pun kalau kita lari daripada rumah pun sometimes kita akan teringat pada family kita. Kita akan patah balik. Tapi benda tu jadi drag lama sebab lah. masa tu rasa malu kan dengan, boleh kata malu juga kan kata dengan apa yang kita buat kan dengan family kan. Okay. Sebab kita lari rumah macam benda yang tak elok lah sebenarnya kan, faham kan? Untuk mereka rasa macam tak elok lah. Yeah. Tapi Bagi untuk diri Ong sendiri. Saya rasa macam guilty sikit lari rumah kan. Tapi sebab tak boleh solat, tak boleh semua apa, rasa tak boleh lah kan. Yelah. Tapi rasa guilty lah. Lepas tu rasa malu dengan perbuatan kan, awal-awal sebab memang kena buat tapi dalam hati rasa macam Faham? Okay. nak buat macam tu memang tersangkut hati lah kan, memang tak sama hati kan. Tapi Di antara ujian yang Ong dapat ni adalah selepas saja memeluk agama Islam, Ong berkahwin, family tak nak terima, tak nak jumpa isteri, tak nak jumpa anak. Apa Boleh kan? perasaan masa tu? sekejap, yang masuk Islam macam mana sekarang? Family tahu kan, lepas Okay, saya family lari dah rumah. tahu. Okay, selepas saja dah masuk Islam, Okay. sekarang ni ujian yang Ong hadap, family tak nak terima isteri dan anak. Betul? Apa perasaan Ong? Rasa sedih kan sebab memang rasa macam tu kan. Okay, berapa lama ambil masa untuk kenalkan dengan family, nak jumpa dengan isteri dan anak ataupun sampai sekarang? Sampai sekarang tak sampai jumpa sekarang lagi. belum lagi. Belum lagi. Okay. So, Macam tu lah. Okay. Is it okay kita share benda ni dekat media sosial ataupun nak cut bahagian ni? Tadi kita bincang dulu. Kita bincang dulu. Sebab kalau rasa benda ni tak perlu nak keluarkan, kita terus cakap lah, kita terus decide. Nanti tengok dulu. Okay, nanti tengok dulu Okay, tak apa. Okay, kita next soalan. Alright. Okay, so bila dah memeluk Islam, dah orang kata dapat iman ni kan, apa perubahan terbesar yang orang rasa dalam diri ni secara rohaninya, apa yang paling besar perubahan? Boleh kata bila dah masuk Islam ada ni lah, apa tu, termat-lamat kan kita nak kerja sesuatu kan. Kalau macam orang tak ada iman, Cina tak ada iman kan, Cina orang Cina ke siapa-siapa lah, sebenarnya bukan Cina je kan, India ke Afrika sama-sama kan. Tak ada matlamat hidup lah, kita kerja, balik, tidur, esok repeat kan. Tapi bila dah apa, ada iman, kita ada macam matlamat lah, purpose in life orang kata kan. Okay. Matlamat bukan sahaja kat dunia tapi yang sampai ke akhirat. Betul. Okay, sekarang ni Ong tengah sambung belajar ke? Ya betul. Di mana? Di Madinah, Madinah. Jamiah Islamiyah. Kos apa? Tu dia. Sekarang belajar baru kan. Jadi kita belajar dulu apa tu, language center lah. Okay, language center. Language center lah. Okay. Untuk 1 tahun lah. 1 tahun. And 3 months. 1 year and 3 months lah. Semoga berjaya lah yang tu. Sebab Amin. kalau contoh tak lepas yang tu, sis, dia kena drag lagi masa. So sepatutnya sebelum ni saya masuk. Tak jadi. Okay, tak apa, teruskan. Okay. So sekarang ni dah berapa bulan dah dekat sana? Baru 4 bulan lah. Baru kita. 4 bulan. Bagaimana situasi masa belajar dekat sana? Boleh bawa ke? Boleh handle ke? Boleh carry tak benda ni, berat ke tak berat ke? Sebenarnya yang kalau lihat ni sebenarnya language center ni senang je sebenarnya. Senang sebab dia nak semua pass kan untuk dapat masuk kuliah kan. Masuk dia punya apa tu, kuliah lah. Kuliah kan. Jadi sana belajar sebab kita kat Malaysia pun dah belajar sikit. Jadi pergi sana
Cuma kita apply apa yang belajar kat Malaysia, lepas tu kita tambah. Macam tu lah. Berapa tahun? Kalau belajar sana, total course untuk orang batch baru kita ni untuk bulan March, 5 years and 3 months lah. 5 tahun 3 bulan untuk budak yang ambil language center. Kalau tak ada language center 4 tahun je lah. Budak yang masuk kuliah, kalau pandai masuk kuliah lah. Bayar sendiri ke? Itu Pengajian bawa tanggungan Saudi lah. Sponsored. Saudi. Sponsored. Kenapa Adam tak minta? Tak, dulu memang sepatutnya memang dapat sepatutnya. Tapi pengurusan dalam negara tu yang saya tak ada sponsor waktu tu. Okey. Kalau tak mungkin Adam pun tak ada di Lembaga Zakat Selangor. Betul. Perancangan Allah ni adalah yang terbaik. Betul. Perancangan Allah terbaik. Jadi nak tanya jugalah, dengan komuniti yang baru, surrounding yang baru, kawan-kawan yang baru, how do you manage untuk sesuaikan diri dengan keadaan tempat baru tu? Sebenarnya masa kita masuk Islam kan, tadi senang kata masa saya hidup seorang, memang dah gila dah jadi tempat baru lah, sebab sebenarnya kan kita duduk kat PJ memang tempat Cina kan. Jadi kata orang kita dalam bubble Cina semua. Tapi bila keluar daripada rumah mak, kita hidup seorang pula, kos semua seni kena keluar. Masa tu lah kita dah mula surrounding lain lah. Cuma kita adapt je kan. Masuk Islam kan, makan makanan Cina pun tak boleh. Tak boleh kan. Makanan Cina boleh, makanan tapi Cina yang halal. ada B tak boleh lah. Ada B tak boleh kan. Dia bila dah sampai tahap kita pun was-was dengan makanan tu sendiri, lebih baik kita menjauhkan diri. Macam ni musim pun mahal. Oh ya ke? Mahal juga bagi Chinese saya. Muslim punya kuat. Memang sikit lah. Kita mampu kan. Jadi kita dah kira kata bila tinggal seorang, duduk seorang. Lepas tu saya duduk pula, masa duduk hostel untuk dalam sekejap je. Lepas tu saya duduk dengan kawan saya kat ni lah. Saya punya hostel punya mate kat universiti pun orang Afrika. Sudan Banyak ni. bergaul dengan orang-orang yang memang mendekatkan diri. Bukan saya punya circle lah. Luar, out of my circle lah. Memang daripada belasan tahun memang suka rapatkan diri dengan orang-orang yang begitu ke macam mana? Boleh kata macam tu lah, sebab nak kenal orang lain juga kan. Daripada dunia very ni. diverse person. Lepas tu keluar daripada hostel pun duduk dekat kawan saya Bangladesh dengan kaum Melayu lah, dua lah ada. Jadi macam tu lah. So nak tahulah juga siapa tokoh mu'alaf yang orang kagum dan kenapa dia? Boleh katakan nak kagum tu sebelum ni lah. Sekarang saya pun tak tahu kata macam mana, tapi sebelum ni berkata Syekh Hussein ni lah. Sebab dia belajar, lepas tu datang buat dakwah, lepas tu sampai boleh buka markas sampai Balloon International macam tu lah. Buka apa tadi? Ada buka markas apa? Markas. Dakwah center lah. Dakwah center. Okay. Lepas tu sampai belajar Universiti Madinah juga, dapat recognition satu dunia kenal dia kan. Bukan senang sampai baru ni orang yang Raja Saudi datang pun dia yang buka airport kan, dekat flight tu kan, kat depan airplane tu kan. Jadi boleh kata dia memang power lah. Macam tu lah. Nice. Nak tanya jugalah satu. Tadi kita dah tanya yang sebelum ni kan, episod yang lepas. Nak tanya juga, sepanjang memeluk Islam ni, apa antara funny things yang pernah jadi pada Ong? Ataupun yelah, peristiwa tu buatkan kalau Ong teringat kan, terus rasa macam tergelak sendiri. Ada tak apa-apa? Fikir tergelak sendiri yang kita buat lah. Yang kena fikir ni. Ada tak? Biasanya kalau kita lah macam klise lah, bila masuk Islam ni kan sedih, family tak tahu, so kita rasa macam rasa guilty. Masa down kan. Tapi dalam pada tu mungkin Allah ada bagi sesuatu momen yang rasa macam sangat lucu, yang rasa macam tersalah masuk masjid ke, ataupun waktu solat orang dah rukuk, kita masih belum rukuk, orang dah mungkin ada situasi tu yang sebenarnya mungkin ada, cuba saya tak ingat, rasa tak ingat. Tak ingat. Mungkin pernah berlaku, mungkin tak ingat lah. Sis, saya teringat lagi dulu awal-awal pengislaman saya. Ini waktu first saya belajar solat. Waktu tu kan bila memeluk Islam dengan pejabat agama MAIS waktu tu. Dan dapatkan buku panduan solat, ada tulisan Rumi. So
yang tu susah nak selak. Saya tulis kat kertas panjang dalam kertas A4 dalam 2 helai macam tu. Dan ngam-ngam pula memang kiblat tu menghadap dinding. Saya lekat kertas tu kat dinding, saya solat. Saya solat waktu sujud, waktu tunduk saya kata okey, tunduk pegang lutut. Saya tulis semua. Tengoklah. Ya, tengok. Lepas tu the funny thing is waktu tu saya dengar ada orang naik tangga sebab ni tingkat 1 kan, rumah kawan. Ada orang naik tangga. Ada orang macam bunyi orang naik tangga. Confirm orang lah. Ya, confirm orang lain macam Tanya je. Lepas waktu tu saya ingat saya rakaat ketiga tau. Okey. Dan bila saya dengar tu, apa yang saya buat, saya cepat-cepat stop solat rakaat ketiga tu. Saya lipat kertas tu, saya letak bawah sejadah, saya duduk goyang-goyang macam ni, macam nampak kat movie kan. Solat tak habis ni. Acak-acak berzikir kononnya. Lepas tu kawan datang, rupanya dia nak ajak makan. Dia kata jom makan kat bawah. Lepas tu cakap okey, kejap saya baru nak settle jap. Lepas tu nanti saya turun bawah, cakap macam tu. Okey, the things bila dia dah turun bawah, saya pastikan betul-betul dia dah hilang daripada tangga tu. Apa yang saya buat waktu tu, saya bentang balik sejadah, lekat balik kertas tu. Apa yang saya buat, saya solat 1 rakaat. Untuk nak menghabiskan tu dah 4. Itu memang bila fikir balik saya macam apa yang saya buat ni. So itu antara momen lawak dulu. Share tak masa tu dalam program da'i tu? Ada sebenarnya. Share? Macam-macam. Mungkin sebenarnya orang ada. Cuma Tapi tak ingat. orang tak anggap benda tu as a funny lah. Orang rasa macam benda tu satu aku kena lebih berhati-hati. Mungkin lah. Macam kita ni banyak dengan humor kita, tapi orang ni dia banyak lebih kepada serius, dia belajar. Okey. Mungkin orang ada sesuatu yang orang nak bagi nasihat ataupun ucapan-ucapan penutup lah. Kita ambil ucapan penutup lah. Kita cuma nak tahu orang sendiri di dalam masalah yang mana orang masih belum dapat memegang hati keluarga untuk berkongsi kebahagiaan, berkongsi momen perasaan sebagai seorang Islam. So mungkin orang boleh share benda tu dengan kita orang. Faham. Dan mungkin orang yang mendengar ni boleh mengambil itu sebagai iktibar, panduan. Bagi saya, kita first mengenai keluarga lah kan. Semua saya rasa macam serba salah dengan keluarga kan. Rasa guilty tu masih ada lagi dalam hati kan. Sebab dari rumah, lepas tu dari rumah, lepas tu tak communicate sangat dengan dia orang. Rasa memang serba salah sebab saya malu nak jumpa dia orang kan. Setiap kali jumpa mak okey, tapi mak ada masa jumpa dia nangis. Saya macam serba salah lah sebenarnya kan. Bila last jumpa mak? Jumpa mak sebelum fly bulan 3 hari tu. Okay. So ni lepas balik Malaysia ni, hari Sabtu ni nak fly balik kan? Akan jumpa lah insyaAllah lah. Akan jumpa lah insyaAllah. Kalau sempat saya jumpa insyaAllah lah. Family tahu belajar di sana? Family siap hari tu bagi tahu saya nak keluar negara dia, tak bagi tahu buat apa, tak bagi tahu. Mereka jenis bukan macam pergi mana, buat apa, dengan siapa? Tak ada. Dia masa tu sebab hari tu saya pernah cerita kan, saya nak keluar luar negara untuk urusan kerja semua. Itu tahun lepas ke 2 tahun lepas punya cerita lah, ada cerita kat masa tu. Tapi dia ingat mungkin buat yang tu kot. Saya bagi tahu dia saya pergi luar negara tu, tak bagi tahu apa. Kata okey, bagi stay safe lah. Okay lah. Mungkin satu hari nanti terbuka kan pintu betul. Hati family. Masa tu ada mungkin ada ucapan penutup. Okay, for me mungkin ramai kat luar sana kan yang masih kadang-kadang kurang kepastian ataupun masih ragu-ragu untuk berubah ke arah kebaikan. So yelah, ada banyak faktor, mungkin banyak halangan, dugaan yang dihadapi kan. Cuma the things yang saya dapat mungkin nasihatkan macam ganas sangat, share kan. Mungkin yang saya dapat sharekan adalah bila kita nak berubah ke arah kebaikan, first thing first, kita kena yakin dengan apa yang our heart said. Kan, bila hati kita kata okay kita nak berubah, then we need to dan kalau kita tak tahu tentang sesuatu tu, tanya. Sebab daripada tanya ni barulah kita dapat kepastian. Apa-apa sekalipun, sama ada untuk even pembelajaran sekalipun, akademik ataupun lagi-lagi lah yang ni pegangan hidup. Bila kita tak tahu, kita tanya. Kalau orang yang tak tahu tentang Islam, contohnya tanya. Sebab kadang-kadang we are playing with rumors dan we are playing with perception kan, dengan andaian. Jadi bila kita main dengan benda tu, obviously we gonna have the wrong figure about that particular things.
So bila kita dah tanya, kita dah tahu, baru ada kepastian tu semakin timbul dalam diri kita. So bila dah ada kepastian tu, always remember untuk upgrade ourselves to be a better person. Sebab kita ni, we are no near to perfection. We always have flaws. Kita akan ada kekurangan kan, be it in term of knowledge, be it in term of attitude kan. Jadi always improve ourselves to be a better person. Dan daripada itu, sikit demi sikit, bila dah ada kepastian, bila dah ada affirmation namanya, kan, barulah kita akan lebih yakin untuk berubah, change. But remember, sikit-sikit tak apa, drastik bahaya juga kadang-kadang. Biar sikit demi sikit tapi istiqamah berterusan. Macam yang kita nampak ni pun sebenarnya dia slow. You belajar ni, benda ni slow. Slow. Ambil masa setahun untuk you syahadah for the second time kan. Ong sendiri faham tak maksud merdeka? Faham tak maksud merdeka? Merdeka? Ya, merdeka. Merdeka. Freedom. Aku 31 lah. Itu lawak. Ya, itu lawak. Itu lawak. Dalam pada banyak-banyak kita sembang ni, itu yang paling lawak lah. Kita tunggu sebenarnya orang gelak. Okey. Merdeka ni apa, Adam? Okey, merdeka ini membebaskan diri kita daripada belenggu, sesuatu belenggu, tak kisahlah belenggu apa kan. Betul. Betul. Cuma kita haraplah untuk episod kemerdekaan ini, kita doa sama-sama, moga Ong satu hari nanti dapat memerdekakan diri dan dapat mencari satu titik niat tu, kukuhkan niat tu, titik untuk bawa family jumpa dengan, bawa family sendiri, anak dan isteri jumpa family Ong, berhadapan dengan family. Walaupun Ong rasa macam bersalah, tapi Ong kena ingat, Ong dah pilih jalan Islam itu, Ong dah yakin dah. Bila kita still lagi rasa bersalah tu, sebenarnya kita tak yakin. Faham. Sebenarnya kena yakin. Betul. Kena yakin dan cakap, Islam ni adalah agama aku, yang aku pilih jalan yang terbaik dalam hidup aku. So kita mengharapkan satu hari nanti Ong dan family dapat together, mereka menerima isteri dan anak Ong. Amin. InsyaAllah, amin. InsyaAllah. So di akhir penutup kita Heart to Heart ni, terima kasih Ong berkongsi tentang kisah hidup Ong. Terima kasih Adam berkongsi kisah Adam juga sebagai mu'alaf. Sekarang bukan mu'alaf dah kan? Bukan dah. Sekarang ni mukallaf dah kan? So insyaAllah selamat Hari Merdeka. Kita jumpa lagi sekiranya umur yang panjang, waktu yang ada. Kita berkongsi kisah masa tu mungkin kita panggil lagi sekali Ong boleh berkongsi lagi banyak cerita. Sebab waktu tu dah berapa tahun dah kan. InsyaAllah masa tu Adam kat sini lah. Mungkin Adam kat sini, Kak Indi belakang lah. Mungkin. So insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum semua.